ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, pada muka surat 26 kitab Jawi. Kitab Jawi muka surat 26. Kitab Rumi muka surat berapa? Kita sampai kepada satu tajuk yang bicarakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Ada kalanya kita ni sunatnya mandi. Ada kalanya kita ni makruh mandi. Ada kalanya kita jadi wajib mandi. Ada tak waktu yang haram mandi? Jadi pada ketika ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada hukum yang pada ketika itu wajib kita mandi. Bila mana benda yang mewajibkan mandi ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, sudah pasti ada beberapa perkara. Benda yang melibatkan sunat mandi pun ada beberapa perkara. Makruh mandi pun ada beberapa perkara, dan juga harus dan haram mandi pun ada ketika-ketikanya. Jadi pada saat ini tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita nak baca berkenaan dengan yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 3 daripadanya bersekutu antara lelaki dan perempuan. Sebab yang mewajibkan mandi ini ada 3, ada 6. 3 sebab ada hubungan di antara lelaki dan perempuan. Dan 3 lagi hanya untuk perempuan je, lelaki tak ada. Jadi kalau nak ikutnya, lelaki ni jarang mandi, perempuan yang kena rajin mandi. Kena ikutnya begitu. Lelaki kena rajin mandi, lelaki tak rajin mandi tak apa. Tapi kalau ada sebab orang perempuan, lelaki kena mandi. Tapi kalau tak ada orang perempuan, lelaki ni pakai tak mandi ya. Cerita dia macam itulah. Contoh. Jom kita tengok apa benda yang menyebabkan kena mandi. Yang pertama, jima' atau bersetubuh, iaitu memasukkan zakat ke dalam faraj atau dubur sampai tenggelam kepala takok atau kadarnya. Pada orang yang telah putus takoknya, inilah maksud di setengah-setengah kitab mengatakan bertemu 2 khitan. Maknanya apabila bertemu bekas potong bagi laki-laki dengan bekas potong bagi perempuan, ghaiblah. Ghaib itu hilang. Hilang kepala takok itu ke dalam faraj. Dari itu, jika digeser-geser saja, belumlah wajib mandi. Yang dikatakan jima' ataupun bersetubuh itu memasukkan zakat ke dalam faraj perempuan ataupun melalui dubur, melalui bahagian hadapan ataupun bahagian belakang.
Bagi manusia, ya, bagi manusia. Tetapi kalau bagi binatang, dia dinamakan liwat. Bagi binatang, dia dinamakan liwat. Walaupun masuk di bahagian hadapan, tetap dinamakan sebagai liwat. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kadarnya dekat mana? Kadarnya bila mana tenggelam kepala, hilang kepala. Hilang kepala, maka dia dianggap sebagai bersetubuh ataupun berjima'. Kalau orang yang kena putih kepala, kepala tu putih. Itu dinamakan iltiqa'ul khatanain, bertemu dua khitan. Dua khitan bahagian yang terputus tu. Kadarnya masuk kadar ada kepala, maka itu dikatakan jima'. Bila mana bertemu dua benda tu, wajib bagi lelaki dan perempuan mandi. Kalau duk geser-geser saja tak edit. Geser-geser saja tak edit. Tak masuk pun. Kalau tak masuk, tak edit. Kalau keluar mandi, kena mandi juga. Tapi kalau tak keluar, tak kena mandi. Ada diceritakan seorang orang perempuan yang dia ni memang orang bagus lah, orang yang dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa zaman komunis dulu, komunis nak pergi rogol dia, mai pergi rogol dia tak ada masalah, mai, tak takut. Semua komunis rogol cari lubang tak jumpa. Habis dia pun buh tu lah. Ni apa, pelipat betih dengan paha, buh tu. Oh, Allah Ta'ala jaga dia. Ini cerita orang perempuan yang mana kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa pun tak boleh kacau dia. Jadi amalan apa yang dia buat sehingga kan membuatkan orang nak rogol pun, tengok dia comel, cantik dan sebagainya, angkat nak rogol tak boleh. Cari tak jumpa. Dia lipat betih tang tu je. Pakai tang tu je. Itulah ceritanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang tu perempuan tak kena mandi. Kalau lelaki keluar mandi, lelaki kena mandi. Lelaki keluar mandi, dia kena mandi. Tapi perempuan tak perlu. Kalau lelaki perempuan kena mandi ni apabila bertemu dua khitan, sama ada dipaksa ke, sukarela ke, kena rogol ke, tak kena rogol ke, sama. Semua wajib mandi. Itu cerita bab wajib mandi. Ini tak cerita bab hukum. Hukum lain pula. Hukum dia kita lain pula cerita. Bab jenayah. Tapi bab wajib mandi, ni cerita dia. Baik. Apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu sekalipun tidak keluar mani, walaupun tenggelam kepala tapi mani tak keluar, dikatakanlah keduanya telah berjunub, maka hukum dia kedua-dua itu telah berjunub. Kerana apa? Bertemu dua khitan walaupun belum keluar mani, walaupun tak keluar lagi, tak rasa apa lagi pun, tapi pada masa tu dah kena mandi dah, dua-dua kena mandi. Dan wajiblah atas keduanya mandi, kedua-dua kena mandi, walaupun tidak ada rasa apa-apa, tapi wajib mandi. Dua-dua orang wajib mandi. Ya, dua-dua orang wajib mandi. Tetapi jika orang hidup memasukkan zakatnya ke dalam faraj perempuan yang telah mati, wajib atas laki-laki itu mandi, tetapi tidak diulang mandi mayat. Kalau orang yang jenis suka kepada mayat, macam mana dah, dia tu kalau kita kata orang jahat lah.
Sebab ada cerita orang jahat yang mana dia tu pada waktu siang mengkebumikan mayat, waktu malamnya dikorek kuburnya dan dirogol mayat tersebut. Rogol mayat tu ni kira di antara dosa yang dahsyat, dosa yang cukup dahsyat. Tiba-tiba satu malam tu, dia ni memang macam tu. Tengok je orang mati hari ni, malam dia akan pergi, kalau perempuan, dia akan pergi korek balik, rogol. Lepas tu kambuh macam tu. Satu hari tu yang boleh buatkan dia tu insaf. Apabila dia pergi, dia rogol orang perempuan tu, dalam, dia tu mati, orang perempuan tu mati. Kemudian bila mana dia lepas dah, dia pun nak keluar daripada kubur tu, perempuan tu tengok dia, tak malu lah. Wujud dia. Engkau dah lah merogol aku, engkau telah buka aurat aku, tiba-tiba kau tak tutup, kau biarkan terdedah macam ni, kau tak malu kau buat kerja macam ni. Jadi lelaki tu dengar perempuan ni tegur dia, maka dia rasa, siapa dia ni? Yang membuatkan dia rasa bertaubat dengan sebab teguran wanita tersebut. Itu betul tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi lepas pada itu, itulah kali yang terakhir, itulah malam yang terakhir, dia gali kubur dan merogol orang. Lepas tu dia bertobat. Nak cerita kata ada orang yang jenis dia boleh tengok orang gali kubur, tang ni tengok sampai dia mati, malam dia korek lah. So dia tanam lah, malam tu dia tanam lah. Asalnya dia duduk kerja gali kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau orang lelaki, orang lelaki mati, tapi zakatnya tak turun, buat kacau itu. Jadi nak buat macam mana? Kena kalau dia ada bini, suruh bini dia lah naik dulu. Jadi nak mandi bila? Mandi selepas daripada proses tu berlaku. Tapi kalau dia tengah mandi dia naik lagi, katak betul lagi turun. Katak betul lagi turun. Tak turun juga. Buat macam mana? Tak payah nak buat. Dia ada amal. Satu-satu ilmu yang membuatkan tak boleh turun. Ini pun ada juga. Bila mana saya cerita macam tu, bulan lepas ada bulan lepas. Ada orang yang jumpa ustaz, saya nak ilmu tu, dia kata aku tak ada ilmu tu, maksud nak cari kat aku. Mai jumpa dia nak, aduh, tak tahu nak cerita tuan-tuan. Tapi ada orang yang mati tapi dia punya zakatnya tak mati. Habis macam mana? Kalau dah dimandikan mayat, tak perlu dimandikan lagi. Kalau dah dimandikan mayat, tak perlu dimandikan lagi mayat tersebut, cukup. Tapi orang yang hidup kena mandi. Mayat tak ada apa, orang yang hidup kena mandi. Orang yang mati tak ada apa. Itu untung orang mati. Demikian juga jika laki-laki memasukkan zakatnya ke dalam faras binatang atau duburnya seperti monyet, atau monyet memasukkan zakatnya ke dalam faras perempuan, nescaya wajib mandi atas laki-laki dan perempuan itu. Kalau yang wajib mandi ni sebab jenis manusia dan jenis hidup. Kalau mati tak wajib mandi. Kalau binatang tu tak kena mandi. Cuma binatang tu kena sembelih. Binatang tu kena sembelih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada orang yang merogol kambing. Rogol kambing. Kat mana baru ni? Bukan barulah, lama dah lah. Kambing tu mati, kena rogol dengan kawan tu. Mati kambing. Tak tahulah. Tapi mati. Cerita dia, kalau binatang, kalau dia hidup, kena sembelih. Sebab macam mana binatang tu boleh jadi daya penarik kepada manusia. Tu.
Kalau nak sembelih pula, kena sembelih depan orang yang bersama dengan dia tu. Biar dia tahu kata ni akibat daripada buat kerja macam ni, tengok aku sembelih datang. Kalau dia bersetubuh dengan binatang tu yang memasukkan zakarnya ke dalam farasnya, maka binatang tu pun kena sembelih. Walaupun kera, walaupun beruk sekalipun, ya, kena sembelih. Biar mati ataupun dibunuh benda tersebut. Biar dia nampak keadaannya begitu. Jadi dia sebut di sini seperti mana monyet. Alamak, monyet kecil je tuan. Ambil lah binatang besar sikit. Lembu ke, kuda ke. Kelinci tu, kelinci. Abnak. Dia kata, ini hajatan tak main hari ni. Dia raja cerita. Kelinci ni dia punya zakat dia pusing. Tak tahulah itu betul ke tak, Allah lah. Kelinci ni abnak. Dia kalau duduk, tak ada kerja lain, kerja tu je. Sehari sampai, dia kata sampai 18 kali. Sampai 18 kali tu dia. Jenuh itu. Tu jenis melompat. Muncul kita jenis jalan. Kalau kita jenis melompat pun teratur aja. Boleh gagah. Itu cerita anak. Cerita kita manusia ini lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang orang makan daging anak panas. Tapi kalau orang pergi Mekah ni, dia suka cari minyak dak. Itu lain pula. Minyak dak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kalau siapa yang hidup dan siapa yang Allahumma salli alaihi wasallam, bukan binatang, manusia, dia wajib mandi. Yang tu wajib mandi. Kalau yang mati dan juga dia tu bukan manusia, tak wajib mandi. Keduanya, keluar mani daripada seseorang laki-laki atau perempuan. Macam mana nak tahu keluar mani? Keluar mani ni bagi laki, orang laki tahulah macam mana keadaannya. Dia keluar dalam keadaan rasa sedap. Begitu juga perempuan. Walaupun tidak kelihatan airnya. Ya, walaupun tidak kelihatan airnya. Tetapi apabila rasa sedap tersebut, itu yang membuatkan keluarnya mani. Istilahnya begitu bagi orang perempuan. Habis, macam mana keadaan mani tersebut? Mani itu, kita tengok. Dia ada cerita itu. Tak ada. Mani itu keadaannya putih dan juga melekat. Kalau kita letak di tangan tu jadi gam macam gam. Itu keadaan sifat mani. Manakala madhi ataupun wadi. Madhi pada orang lelaki, wadi pada orang perempuan. Madhi pada orang lelaki, wadi pada orang perempuan. Madhi itu dia tidak melekat, dia tidak melekit. Dia tak melekit. Kita pegang, dia tak melekit. Jadi kalau itu namanya wadi ataupun madhi. Kalau yang melekat itu namanya mani. Itu beza di antara dua benda tersebut. Jadi kalau perempuan, maninya boleh dilihat, maninya tidak dilihat. Maninya tak boleh tahu. Sebab dia tak terkeluar macam mana air mani lelaki. Air mani perempuan ini dia masuk ke dalam yang dikatakan rahimnya tu, dia daripada rahim duduk dalam tu dia tak boleh keluar. Tapi rasa sedap itulah yang dikatakan inzal ataupun yang dikatakan sebagai keluarnya mani. Maka kalau rasa yang tu, itu wajib mandi. Wajib mandi. Baik. Sama ada banyak atau sedikit, seperti satu titik. Sama ada jaga atau tidur. Ada nafsu, syahwat atau tidak. Kalau kita tidur, mimpi, tapi rasa sedap, tengok-tengok, tak basah pun. Maka yang tu juga dianggap sebagai keluar mani.
Keluar mani dalam mimpi. Ya, keluar mani dalam mimpi. Rasa sedap dalam tidur. Ya, rasa sedap dalam tidur. Itu juga dianggap sebagai keluarnya mani. Walaupun tidak kelihatan maninya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada saat itu kita kena tahu, kalau rasa sedap je, kalau rasa inzal, rasa macam ada sesuatu yang terkeluar, maka itu dah dianggap sebagai keluar mani. Walaupun tak nampak sekalipun. Yalah, maklum sajalah. Mai tua-tua ni kadang-kadang tak ada pun air mani, tapi sedap tu ada. Contoh, saya buat main contoh. Contoh jangan marah saya. Saya kata aja. Ataupun keluar setitik pun dianggap sebagai keluarnya mani. Sekiranya ia bangkit daripada tidur. Ni tengok ni masalah. Sekiranya dia bangun tidur, didapatinya ada air mani pada kainnya, tapi tak rasa apa pun. Semalam macam tak ada kejadian apa-apa. Tengok-tengok macam ada air mani dekat kain. Atau cadarnya yang tak mungkin daripada orang lain. Air mani itu tak mungkin pada orang lain. Sebab dia aja duduk tidur atas katil itu. Mana ada orang lain lah. Dia aja tidur situ. Wajiblah atasnya mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Tapi air mani ni, tuan-tuan, kalau dah keluar dan sebagainya, kita pergi basuh, hilang lah dia. Kan? Basuh hilang. Sampai satu tahap, tunggu 3 hari. Sebab apa? Nak buat report polis. Nak tunggu kata nak buat report polis ni ada air mani. Aduh, tunggu 3 hari. Dan ayah tuan-tuan, jam. Itu mampu sangat kot. Baik. Bila mana kita jaga-jaga pada tidur, tengok-tengok pada kain, pada cadar, pada tilam ada air mani, maka pada masa tu yang tak mungkin orang lain, air mani orang lain, maka kita yang wajib mandi. Walaupun tak ada rasa apa, tak ada pun berlaku apa-apa, maka wajib mandi. Tetapi kalau syak ia boleh jadi daripada dirinya atau daripada orang lain, umpama ia tidur berdua atas satu katil, nescaya sunat saja mandi. Dia tidur tu dengan member, dengan kawan, tak tahu yang mana siapa tu. Tanya kawan, kata, mana ada? Aku pun syak juga sebab tidur ada orang atas satu katil. Dah kali sunat mandi saja, tak wajib. Tapi kalau dia tidur seorang, bagi dia wajib mandi. Kalau tidur dengan bini, kata tengok ada yang mani, siapa nak kena mandi? Lelaki lah kena mandi. Sebab perempuan mana ada tengok yang mani? Tak nampak, tak kelihatan air maninya. Macam lelaki. Yang nadir saja, jarang sangat orang perempuan ni keluarnya mani. Jarang sangat. Jadi kalau ada tu, kira special case. Sekiranya perempuan lepas jima' dan lepas mandi, tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya, tiadalah wajib diulang mandi lagi. Air mani banyak sangat. Lepas pada mandi pun semua keluar pula, meleleh keluar. Tapi bukan air mani dia lah, air mani suami. Jadi pada saat itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu tak diulang mandi? Tidak perlu. Perlu tak dibasuh? Tidak perlu dibasuh. Kerana mani itu suci. Basuh? Tak perlu basuh. Mandi? Tak perlu mandi. Sebab mani itu suci. Kena pada pakaian pun tak ada masalah. Baik, yang ketiga. Ustaz, cerita tajuk ni bulan puasa tak? Kebetulan kena. Kebetulan kena puasa. Macam tu. Buat macam mana lagi? Sebab apa? Kalau tidak, bulan puasa ni memang orang ngantuk dah. Ini baca tajuk ni, memang confirm tak ngantuk.
Kan? Kita dengan puasa tak boleh jadi 2 kali mengantuk. Kalau baca tajuk lain dah kebetulan kena tajuk ni, dah buat macam mana? Bacalah. Baru ni ada kawan saya tu, dia juru nikah. Dia juru nikah. Minggu lepas akad nikah seorang pengantin lelaki. Dia tu pening kepala aku, kata aku ni pening. Dia kata apa? Ni pengantin lelaki muda nikah di siang Ramadan. Allah, aku ni jenuh pesan. Jenuh nasihat. Nasihat apa? Dia kata tolong jaga batas-batas. Orang muda ni lain. Tolong jaga hak yang selalu duk jadi ni, hak orang dah nikah lama. Ni orang muda ni. Allah. Dia kata tak apa Ustaz, kami jarak jauh. PJJ. Jauh. Laki duk sana, perempuan di sini. Dia kata jangan mereka. Bulan puasa ni karan dia lebih. Bulan puasa ni dia punya karan dia terlebih. Getaran dia terlebih. Jadi jangan buat cerita macam tu. Dia puas bagi nasihat. Habis dia kira khutbah nikah dia hari tu cerita abad tu, tolong jagalah batas ni apa nikah tengah bulan puasa. Eloknya kalau nak nikah paling sunat bulan Syawal. Nikah paling sunat bulan Syawal. Nikah bulan Syawal tu tak ada masalah. Kalau nak tunggu satu Syawal satu Syawal kat nikah lalu, tapi nak cari Tok Kadi pula satu payah. Apa dia? Banyak lebih ya. Banyak lebih. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga, mati. Siapa yang mati wajib dimandikan. Mati yakni apabila berlaku kematian seseorang, wajiblah dimandikan kecuali orang itu mati syahid. Tiadalah wajib dimandikan mayatnya, bahkan haram. Orang yang mati syahid tidak dimandikan mayatnya. Boleh juga orang yang mati syahid itu dibungkus, dikafankan. Boleh, itu tak ada masalah. Takkan nak bungkus dengan kain putih itu tak ada masalah. Tetapi tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Kenapa? Dijadikan saksi atas kematiannya itu darah dia tu. Darah itulah yang disaksi atas kematian dia. Dia mati sebab apa? Dia mati sebab kena tembak. Mati sebab kena tikam. Mati sebab kena panah dan lembing dan sebagainya. Maka itulah yang jadi saksi dia. Mulianya orang yang mati syahid, tuan-tuan dan dirahmati Allah, lebih-lebih lagi mati dalam peperangan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Islam. Ahli Badar mati pada bulan Ramadan. Kemudian Uhud berlaku dalam bulan Syawal. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah sahabat-sahabat yang begitu setia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi 3 sebab yang mewajibkan mandi khas bagi orang perempuan. Ni orang perempuan pula. Perempuan saja, laki tak ada kena-mengena. Laki tak ada kena-mengena dan sajak pun tak ada kena-mengena. Jadi yang ada sebab yang mewajibkan mandi bagi orang perempuan ni ada 3. Mungkin orang perempuan yang ada ni, kadang-kadang Ustaz, 3 tu tak ada. Tinggal 1 je. Boleh jadi. Jom kita tengok. Kadang-kadang 1 tu pun tak ada. Kami ni kata wajib mandi. Pun boleh jadi. Jom kita tengok. Jadi kami ni mandi sunat je Ustaz. Mana-mana dia wajib dah. Yang tu kena faham. Yang tu kena faham. Sebab apa? Ustaz lama mana dah saya ni tak mandi. Tak mandi. Baru elok lah. Ni hak sunatnya, hak wajib ni lama mana dah tak mandi. Pasal apa? Tak mandi wajib lama. Bini tak ada Ustaz. Lepas tu buat macam mana? Kena cari.
Ataupun orang perempuan kita lelaki tak ada Ustaz. Kalau tidak nak mandi baklin, tak ada lah. Okey, jom kita tengok apa pasal perempuan kena mandi. Yang pertama, tapi disebut itu keempat lah. Keempat, keluar darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Orang perempuan umur 9 tahun wajib mandi apabila bersuci. Jadi Ustaz, saya ni haid tak ada dah Ustaz. Oh, tak ada haid dah, tak wajib mandi. Tu kata tu tak wajib mandi dah. Tadi kalau nak mandi dengan cara bersekutu pun tak ada dah. Lelaki tak ada juga. Tak wajib mandi. Kira ada main sini pakai bedak cukup mah. Pakai bedak buah minyak wangi main tak ada mandi dah. Sebab tak wajib. Tapi duduk di Malaysia tuan-tuan, kalau tak mandi sakit kepala. Duduk di Malaysia kalau tak mandi sehari sakit kepala, panas dan sebagainya. Tapi kalau duduk di Mekah, Madinah, kalau mandi sakit kepala. Tak mandi tak apa lagi. Tu beza lah. Ada beza cuaca tuan-tuan. Beza dia cuaca. Baik. Umur dia mesti 9 tahun. 9 tahun ni adalah 9 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah kalau masihinya 3 bulan sebelum birthday. 3 bulan sebelum tarikh kelahiran Masihi. Contoh. Anak kita tu bulan ni bulan apa? 4 bulan Mac. Baru Mac saya dengar bulan 4 dah. Ini berapa hari puasa? Berapa belas? 13. Saya dengar 23 lah. Saya hebat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oh, ingat kampung lah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dah sebab Indon puasa awal. Dekat belah mana? Surabaya ke mana tak? Depa puasa awal 3 hari ke 4 hari. Tapi tak tahu depa raya awal ke tak, depa raya lambat sikit rasanya. Ni macam kita tahun ni insya-Allah berkemungkinan kita akan puasa 29 hari. Tiba-tiba kita puasa 29 hari, kita terbang pula pergi Mekah. Di Mekah skip pula. Mekah pula raya awal contohlah kata. Bermakna kita ni dahlah kita puasa lambat. Di sana Mekah raya awal. Kira-kira aku baru 28 hari puasa. Tidak. Kita kira-kira 28 hari ya. Tak Mekah pun 29. Tapi dia puasa awal. Kita puasa Selasa. Dia puasa Senin. Jadi kita pergi terbang di sana. Kita pegang puasa di sini. Selasa. Dia puasa Senin. Jadi kita terbang di sana, pergi raya di sana. Raya di sana awal sehari pada kita. Jadi 28. Jadi bila 28 tu nak kira guna. Dia kena balik, dia kena tambah 1 lagi hari. Dia kena cukupkan 29. Orang mereka raya lah. Mereka raya juga, kita pun raya juga. Tapi kita baru 28. Sebab bulan Islam paling sikit 28. Dia tak paling sikit 28. Paling sikit 29. Dia tak ada 28. Kalau 28 tu dia kira ikut Masihi, Februari. Puasa ikut Februari, bukan ikut Ramadan. Kalau kena tahun 4 baru 29. Jadi tuan-tuan, anak kita ataupun siapa-siapa pun yang kedatangan haid, dia kena ikut bulan Qamariyah. Dia kena ikut Qamariyah, dia ikut kalender Qamariyah, kena ikut Hijrah. Hijrah ni tuan-tuan, kalau 9 tahun, dia lajak 3 bulan. Dia lajak 3 bulan. Lah bulan Mac, April, Mei, Jun. Okey. Kalau lah anak kita ni beranak bulan Jun. Anak kita beranak bulan Jun. Cukup 9 tahun, darjah 3. Cukup 9 tahun, darjah 3.
Tapi tak sampai Jun, ni bulan Mac ni keluar haid. Tengok-tengok, aku umur 8 tahun. Contohlah kan, tak cukup 9 lagi. Jadi, dalam bulan Islam, dah cukup 9. Bulan Islam dah cukup 9. Sebab 9 tahun, 3 bulan. 9 tahun, 3 bulan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau orang yang umurnya Allahumma salli ala sayyidina 60 tahun ataupun 63 tahun, sebenarnya dia dah cukup 64 tahun ataupun 65 tahun. Dia dah lajak 2 tahun lebih. 25 tahun setahun. 25 tahun setahun. 50 tahun 2 tahun. Kalau orang umur 70, dia kena tambah lebih kurang 3 tahun. Macam itulah keadaannya. Macam tu juga kalau nak kira fidyah pun. Dia mati umur apa? Umur 60. Jangan kira 60 tahun. Dia kena tambah lagi 2 tahun lebih ataupun 3 tahun. Macam tu cerita dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu darah haid. Yang mana darah haid ni kedatangannya mengikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i, dia kena umur dia 9 tahun. Dan yang kelima, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Kerana darah itu kumpulan daripada darah haid juga. Darah nifas ni darah haid yang tertangguh selama 9 bulan 10 hari. Kalaulah ada orang yang yang mengandung, patut keluar haid. Orang mengandung keluar haid. Ya, orang mengandung pun boleh keluar haid. Jadi yang tu dikira haid lah? Ya, dikira haid. Macam mana Ustaz? Ada anak mana boleh keluar haid? Tak, itu dikira haid. Sebab kalau ada orang yang memang rahim dia macam tu. Ada yang rahim dia tidak ada haid sepanjang hidup. Ya, ada. Tidak ada haid sepanjang hidup. Ya, ada. Dan beranak pun tak ada nifas. Ada. Itu yang khususnya kepada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang macam tu? Ya, ada. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang ada 2 rahim. Orang semua ada 1 rahim, orang bukan, tapi dia tu ada 2 rahim. Dalam perut dia tu ada 2 rahim. Haid ni keluar pada keadaan ni, tiba-tiba lepas yang haid ni suci, mai pula haid satu lagi. Oh, yang tu satu benda yang pelik dan nadir. Tapi ada. Sekatlah saya tak pernah jumpa. Tapi bila baru ni saya ada sembang dengan seorang ustazah pun. Dia ni memang dia duk cerita bab haid je, tiba-tiba ada seorang perempuan call dia, tanya dia, bagi tahu dia, Ustaz, apa keadaannya orang yang ada 2 rahim? Dia kata, aku tak pernah jumpa. Ya Ustaz, saya dah pergi cek doktor dah. Doktor cek saya ada 2 rahim. Kalau dia berkahwin dengan rahim pula 3. Kalau dia berkahwin dengan rahim pula jadi 3 rahim. Tu dia 3 rahim. Awak macam mana Ustaz? 2 rahim keluar haid, 1 rahim keluar mani. Nak buat lagu mana ni? Jadi cuba tanya doktor, kalau boleh kita buang 1 rahim. Boleh ke buang? Kalau benda tu mendatangkan mudarat, boleh buang. Sebab apa tuan-tuan? Dia tu kira mai haid ni 15 hari, mai haid tu 15 hari, tiap-tiap bulan keluar darah, nak kira tu nak tu keluar daripada rahim tu. Bukan dianggap sebagai istihadah. Tapi rahim ni berfungsi, rahim tu pun berfungsi. Ini satu benda yang pelik lah. Kalau orang kata 1 dalam juta, mungkin kita boleh kata 1 dalam 1 bilion. Tak ramai orang yang ada 2 rahim, tak ramai. Ada juga orang yang tidak ada haid langsung. Ya, perempuan yang tidak pernah kedatangan haid pun ada.
Jadi ceritanya benda ni mungkin. Ya, mungkin. Macam juga orang yang ada dua kelamin, khunsa. Mungkin. Ya, mungkin. Sebab tu disebutkan. Dan sebab apa disebutkan benda tu dalam kitab fiqh? Kerana khunsa ini banyak. Boleh didapati. Tapi yang jenis ada dua rahim tidak dibincangkan dalam kitab fiqh kerana tidak pernah dijumpai oleh ulama. Macam tu keadaannya. Rupanya macam tu. Baik. Ulama dia nak bincang satu-satu benda pun tengok benda tu wujud ke tak. Kalau tak wujud dia tak bincang lah. Contohnya kalau dalam kitab Furu'ul Masail dia ada cerita bab zakarun maqtu', zakat yang kena potong. Apa hukum memegang zakat yang terpotong? Dia bukan duduk dekat badan, dia kena potong lah. Kan? Contohnya kawan tu bergaduh dengan bini dia malam tu, bini dia geram, laki dia tidur, malam tu ambil potong. Tok lempak ke tingkap. Anjing tak ada, main kutip, pituk dekat tepi rumah tepi kita. Tepi rumah kita. Dia terkelang-kelang tengok macam kenal. Hak aku ada, siapa pula ni? Pegang-pegang tengok lah. Batai yak semayang ke tak? Nak main musola lah. Nak main semayang, batai ke tak? Pegang zakat yang terpotong. Jadi benda tu ada tak? Kalau tak ada, ulama tak bincang. Tapi sebab benda tu ada yang dibincang. Jadi kalau pegang zakat yang maqtu', yang kena potong, hukumnya batal. Batal juga yang semayang. Kenapa ambil lain? Kenapa ambil lain? Cerita dia macam tu. Sebab ulama bincang benda tu ada. Okey, baik. Yang seterusnya. Keenam, beranak. Jika keluar anak itu keadaannya basah. Kalau tak basah, maka di sisi qaul yang asah wajib mandi juga. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi. Beranak ni kalau keluar basah, anak tu basah. Kalau keluar anak tu kering, tak ada basah apa. Ada ulama kata wajib mandi ke? Ada ulama kata tak wajib mandi. Cuma basuh saja. Beranak tu yang ketuban pun tak ada, apa pun tak ada, darah setitik pun tak keluar macam tu saja. Tak perlu mandi. Ada setengah kata tak perlu mandi, ada setengah kata perlu kerana dia tu beranak. Wiladah. Mandi tu kerana mandi wiladah, mandi bersalin dia. Yang tu kira dahsyat nanti. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Boleh faham sebab apa kena mandi? Tahu dah. Jadi hak yang kita ni yang duk kena mandi ni mujuk duk di Malaysia. Tapi kalau duk tempat lain tuan-tuan, contohnya lah macam tuan-tuan duk di negara sejuk, Uzbekistan, Tajikistan, musim sejuk tuan-tuan jangan cerita lah nak mandi. Kalau tuan-tuan boleh mandi seminggu sekali pun saya rasa okey. Tapi kalau nak mandi seminggu sekali itu pun cukup punya seksa. Dan eloknya tuan-tuan nak mandi ni jangan pakai yang panas. Air heater. Tuan-tuan kena pakai yang sejuk. Diceritakan dalam perubatan Islam, kalau mandi pagi-pagi pakai yang sejuk, sihir-sihir, saka-saka setan ni payah nak numpang. Oh, dah betul. Kalau mandi pakai air yang panas, tu mudah numpang. Tapi kalau mandi pakai air yang sejuk, payah nak numpang. Sebab apa? Setan tu berkata, dia ni yang sejuk pun tahan. Cerita ni. Ini saya saja tambah lah. Tapi nak ikut perubatannya macam tu. Mandi pakai air sejuk. Pagi-pagi. Kalau boleh mandi sebelum subuh. Lagi cantik. Mandi sebelum subuh, mandi pakai air sejuk. Cukup syok. Tuan-tuan pernah mandi pakai air. Macam tu juga perubatan ni pun bagus. Kadang-kadang mereka kata penyakit tu tak ada cara lain lah. Kena mandi air. Tuklah air rendah. Sebab apa? Itu yang terbaik.
Tak ada lagi perubatan kata kena mandi yang suam. Tak ada. Payah nak jumpa perubatan yang kata mandi yang suam. Tak payah. Kena mandi air. Ada. Mandi air. Ada. Sebab dalaman kita ni panas. Dalam kita ni panas. Jadi kalau kita rendam dalam air, jadi okey. Tapi bulan puasa jangan duk rendam dalam air. Lagi silap-silap. Batal puasa. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, fardu mandi hadas. Fardu atau rukun mandi hadas itu 3 perkara. Apa benda yang kita nak kena buat ketika mandi hadas? Macam kita berwuduk. Wuduk ada 6. Jadi kalau nak mandi hadas, ada 3 je. 3 je. Senang. Ya, senang. Yang pertama, niat. Iaitu niat mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar, atau niat mengharuskan fardu semayang, atau niat fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib. Sekiranya niat mandi saja tak memadai. Cerita dia nak mandi wajib ni kena niat tujuan dia buat apa? Oh, aku nak mengangkat hadas, boleh. Nak mengangkat hadas besar, boleh. Nak mandi wajib, boleh. Nak mandi junub, boleh. Nak fardu mandi, kefarduan mandi, boleh. Bagi-bagi. Apa saja niat yang menunjukkan kata benda tu mesti mandi. Aku nak mandi sebab berjimat bersetubuh, boleh. Tak ada masalah. Semua tu boleh belaka. Tapi kalau saja-saja nak mandi, tak boleh. Tuan pagi tadi niat saja-saja ke? Mandi saja-saja ke? Mandi ada niat. Lalunya orang tanya, oh, mandi apa ni? Saja-saja mandi ke sahaja aku mandi? Ada dua. Sahaja aku mandi ataupun mandi saja-saja. Jadi kalau yang mandi saja-saja tu tak ada apa. Saja-saja mandi. Kalau sahaja aku mandi, itu lain. Itu mandi pakai niat. Baik, perempuan yang haid dan yang nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Kalau perempuan yang ada haid boleh kena niat, aku nak angkat haid ataupun nifas. Okey, saya nak tanya satu soalan kalau tuan-tuan boleh jawab. Ya, dia tanya, usah tak apa pun. Orang perempuan yang haid, suci daripada haid. Bila suci daripada haid, dia kena mandi. Mandi. Tapi laki dia kata, hang tu sah mandi asal dia mandi sekali. Mandi wajib dan mandi daripada haid. 2 dalam 1. Lihat tuan-tuan. Jadi suci haid dah, haid suci dah ni. Tak kena mandi tak? Kena. Tapi laki dia gamaknya dah puasa berapa hari dah ni. Puasa zahir dan batin. Puasa tahap. Orang perempuan main haid, nak mandi. Jadi dia pun kira nak mandi sekali. Jadi nak buat macam mana tuan-tuan? Agak-agak faham tak ni? Faham tak mah? Faham? Jalan cerita tu faham tak? Faham tak mah? Tapi nak buat macam mana? Cerita dia, perempuan tu dia hanya sekadar basuh dahulu, kemudian bersama dengan suaminya, lepas tu nanti mandi sekali. Ada ulama mengatakan cakap basuh sebab apa? Dia dah dianggap bersuci. Ada setengah yang lain mengatakan tidak, dia kena mandi dulu untuk menyatakan dia suci daripada haid. Alamak Ustaz, 2 kali mandi ni jam. Dah nak pergi tarawih dah ni. Kan? 2 kali mandi nak pergi tarawih. Tu ada pasal tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ikut pandangan yang pertama senang, basuh-basuh bagi elok. Lepas tu mandi. Mandi sekali. Nak niat macam mana? Niat mengangkat hadas besar. Cukup. Mengangkat hadas besar. Kalau dia tu mandi kerana haid tapi dia niat kerana mandi junub, tak sah. Tapi dia kena niat mandi haid ataupun mengangkat hadas besar. Cerita dia macam tu. Begitu juga nifas.
Niat itu wajib disertakan tak kala mula membasuh anggota supaya dikira basuh anggota tu. Basuh mana-mana anggota pun tak kira, kaki ke, tangan ke, perut ke, belakang badan ke, tak kisah. Mana-mana anggota pun yang terkena air, niat. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, contohnya kita basuh kaki, lepas basuh kaki baru nak niat, jadi satgi kita kena basuh semula kaki tersebut. Sebab kaki tadi kita basuh tak ada niat lagi. Okey. Kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat tadi. Jadi kena basuh balik. Kalau kita basuh tangan, lepas pada basuh tangan baru niat, maka satgi tangan tu kena basuh balik. Yang kedua, menghilangkan najis lebih dahulu. Yang ni sebelum kita nak mandi, ni benda ni kita hilangkan najis dulu yang ada pada badan kita. So ini seperti mana yang diutarakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jika ada pada badan, bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu terlebih dahulu. Kemudian baru basuh untuk mandi. Kena 2 kali basuh. Tidak cukup dengan sekali basuh. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali. Cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan sesuai. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, ini ada 2 pandangan. Kita ni nak kena bersih dulu daripada kotoran ke ataupun boleh mandi terus sambil-sambil basuh kira sekali. Ikut pandangan Imam Rafi'i, kena basuh dulu, hilangkan najis dulu. Kalau ikut pandangan Imam Imam Nawawi, sekali jalan je. Menyuci daripada kotoran dan juga daripada kotoran dengan mandi itu sekali. Kotor apa yang kotor? Yang kotor itu adalah air mazi, air wadi, itu kotor. Jadi yang mani tak kotor. Mani tak kotor. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perselisihan faham antara 2 pendapat ini ialah tentang masalah najis hukmi yang tiada ainnya. Najis hukmi yang tiada ain ni maksudnya najis air wadi ataupun air mazi yang kering. Tak nampak pun. Tak nampak pun kotor. Tapi kalau kita berak, kencing, yang tu kena basuh dulu. Yang tu basuh dulu. Atau yang ada ain dan boleh hilang segala sifatnya dengan sekali basuh. Ataupun benda tu ada ain tapi sekali basuh hilang. Tapi kalau najis yang lain, seperti mana kita berak, kencing, yang tu kena basuh berak tu. Tapi kalau mandi, nak hilang ke basuh berak? Tak hilang ni, dia kena gosok juga. Jadi gosok dan basuh itu adalah dianggap sebagai benda yang asing, luar daripada mandi. Adapun jikalau ada ainnya dan tidak boleh hilang sifat-sifatnya, tiada khilaf lagi, melainkan wajib dibasuh lebih dahulu hingga hilang segala sifat-sifat itu. Tapi kalau benda tu memang ada ain, nampak dan tak boleh hilang dengan sebab mandi, terjun dalam kolam, boleh hilang? Tak boleh hilang. Jadi dia kena gosok dulu, basuh dulu, cuci dulu, hilangkan najis tersebut, kemudian barulah mandi, barulah diniat mandi. Boleh? Baik. Yang ketiga, last, habis lah. Bab mandi ni senang je. Senang, tapi balik lagi tak boleh mandi lagi. Tunggu dulu. Mandi wajib tak boleh lagi. Kalau mandi hak sunat, tak apa. Yang ketiga, meratakan air pada kulit, rambut dan bulu-bulu seluruh badan.
Tiada beza antara yang jarang dan yang lebat. Semuanya dikehendakkan air sampai rata, luar dan dalam. Tuan-tuan pernah pergi ke negara yang kurang air. Lalunya kalau yang pernah ikut jemaah tabligh sampai ke Bangladesh ni tuan-tuan, mereka nak istinja, nak orang kata buang air, berak, kencing ni, nak dapat air cukup payah. Tuan-tuan tahu tak sebab apa baju kuta, mereka belah, mereka pakai labuh macam jubah. Ataupun singkat sikit. Bukan kuta hak moden lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kira kuta moden. Tuan-tuan tengok yang kuta yang geng Pakistan pakai tu. Takat mana dia punya labuh sampai lutut. Dia punya belah tepi sampai takat mana? Sampai dekat pinggang. Ataupun sampai dekat atas sikit pada paha. Tujuannya untuk apa anda? Kalau tuan-tuan pernah ikut jemaah tabligh itu tujuannya untuk nak tutup daripada kencing dan berak. Macam apa ni? Pergi tengah jalan nak berak dan kencing. Sebab kalau tuan-tuan pergi sana, dia mana ada tanda-tanda wah macam tak ada. Dan buka semua, hak depan tutup bahagian depan, kota tadi ni, tutup depan, hak belakang tarik pergi belakang sikit, berak untuk kencing dan tu. Macam tu, tapi jangan bagi mercik kat kain lah. Kalau bagi mercik, kena basuh pula. Tu untuk nak tutup bahagian depan dan belakang tu. Tujuannya macam tu, sebab tu dia buat macam tu. Lepas tu, lagi, habis-habis dah semua kali, istinja pakai batu. Nak dekat sembahyang baru ada air. Pakai batu, gosok, tonyoh dan sebagainya. Lagi nak sembahyang lagi, masuk bilik air. Lepas tu baru cuci apa semua. Lepas tu baru ambil uduk dan sebagainya. Itu cara mereka. Sebab tu kita tak pakai kurta macam tu. Kita pakai kurta moden. Kurta moden mana ada belah-belah lambu sangat, tak ada. Kurta moden kita ni takat pinggang bawah sikit je. Sebab tu kita tak pakai kurta yang macam tu. Kalau tuan-tuan betul-betul nak pakai kurta hak jenis Pakistan je, tuan-tuan pergi situ. Orang tanya, nak buat apa ni? Yang ni nak tutup depan dan belakang masa nak berak. Kalau jubah Arab, dia tak pakai macam tu. Jubah Arab dia pakai macam kita ni. Dan kita pakai lah. Dan dia tak ada belah tepi apa semua. Tu. Beza. Tuan-tuan. Orang Melayu kita, dia pakai seluar, pakai baju. Lepas tu, kalau jenis baju Melayu tu, dia buh sampit. Sebab apa dia buh sampit? Sebab dia nak silat senang. Kalau terkoyak, tak apa lagi. Boleh cover lagi. Tengok macam Aziz dengan Sudin. Silap, koyak. Baru satu langkah dah koyak. Muncul pakai sampit. Tu cerita dia. Cerita dia macam tu. Baik, dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Boleh. Kata Nabi memang usul dipakai juga Nabi pakai kurta. Sebenarnya Nabi pakai jubah. Kurta tu bukan setiap masa, tapi ada juga yang mengatakan begitu. Sebab apa? Itu untuk nak memudahkan langkah naik kuda. Mudah bagi langkah naik kuda. Tapi kalau nak ikutnya jubah Nabi pada yang tersimpan, sekarang ni tidak ada belah tepi. Tak ada. Memang macam jubah kita pakai, tapi cuma kita ni pakai sampai buku lali. Jubah yang ni pakai tu singkat sikit. Mungkin sekadar pertengahan betih. Tapi tidaklah yang ada berbelah tepi. Ada yang belah tepi, tapi yang tu dikatakan bahasa Nabi gunakan itu untuk nak berperang. Untuk nak naik kuda tu mudah. Sebab dia terbuka di tepi kan senang. Kalau jubah kita macam ni dia ada penghalang dah. Dia semua benda tu sunnah lah. Nabi pakai serak, kita pakai serak. Nabi ada kamis, ya. Nabi ada baju kemeja, ada. Baju kemeja Nabi ada. Tapi cuma tak orang kata apa, kita tak katalah.
pakai kamis tu tak sunnah, tak. Pakai kamis pun sunnah. Sebab apa yang Nabi pernah pakai, apa yang Nabi pernah buat, semua tu dia anggap sebagai sunnah. Nabi pakai kopiah tanpa berserban, ya. Nabi pakai serban mesti ada kopiah, ya. Itu di antara sunnah. Ya. Jadi kalau orang kata, kalau orang ada setengah-setengah negara yang setengah-setengah orang lah yang dia pakai serban tanpa kopiah, adakah sunnah? Tak. Adakah tak? Tak. Sunnah juga. Sebab apa? Sebab melilitkan kepala, dia ambil sunnah tanpa. Orang tua-tua kita kalau masuk hutan, dia akan bawa satu kain, apa orang kata, kain semutar. Tujuannya untuk apa? Dililitkan kepala tanpa ada kopiah. Tanpa ada kopiah, tak ada masalah. Boleh juga, kira juga. Pakai tanjak pun boleh, tak ada masalah. Tapi orang nampak pelik lah sikit pakai tanjak ni. Dia kalau orang Kedah, dia kata orang pakai tanjak ni, dia akan sebut apa? Oh ya, bertanjak. Dia tak? Bertanjak tu maksud apa? Maksud apa Ustaz? Maksudnya bertokoh, tanjak. Tu cerita dia. Sebab tu orang kata pakai tanjak ni, orang akan sebut bertanjak. Ni bertanjak jadi menantu aku. Macam tu lah lebih kurang. Layak. Bertanjak. Tokoh. Tokoh sungguh ni. Berjuru. Baik. Semutar. Ya, semutar orang Kelantan. Kita pakai semutar. Pesakit. Dia cerita ada apa yang diletakkan di atas kepala ni dianggap sebagai taj. Taj ni mahkota. Itu sebenarnya. Sebab tu kalau orang yang mengaji, dia kalau boleh kepala dia tak mau dogol, dia akan letakkan satu mahkota. Sama ada kopiah, sama ada serban, sama ada semutar, sama ada tanjak, sama ada apa-apa pun, mesti tutup kepala. Itu sebagai mahkota. Raja pun dia pakai mahkota. Ya. Raja pun dia pakai mahkota. Sebab nak menunjukkan kata dia tu memang ada taj. Itu dia katakan taj. Mahkota dia. Kita pun mahkota kita. Sebab tu kadang-kadang kita malulah tak ada mahkota atas kepala. Maisuri ada, mahkota tak ada. Jalan dengan maisuri. Tapi raja tak ada mahkota. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rambut yang ditocang atau yang disanggul jika tidak sampai air ke dalamnya, wajiblah dirombak tunjang atau sanggul itu. Dan rambut yang bersimpul dengan sendirinya jika tidak sampai air ke dalamnya adalah dimaafkan, tak payah dipotong sekalipun banyak. Baginda Nabi SAW kalau bermusafir, beliau baginda akan memintal rambutnya. Masa Nabi nak masuk pembukaan kota Mekah, diceritakan Nabi ada 4 ikatan rambut yang dipintal. 4. Dipintal rambut. Sebab apa tuan-tuan? Itu cerita zaman tu dan juga dalam keadaan tu. Kita kalau nak buat pun boleh, tak ada masalah. Tapi cuma pelik sikit. Sebabnya, sebab Nabi ni dia suka rambut panjang. Nabi ni suka simpan. Ada kalanya sahabat tengok rambut Nabi panjang sampai ke bahu. Tu paling panjang sampai ke bahu. Ada setakatnya sekadar telinga, ada setakatnya sampai takat mencecah cuping telinga. Ada kalanya tidak berbotak. Tidak berambut. Maksudnya botak. Maksudnya semua tu boleh belakang. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang jenis simpan rambut panjang, tuan-tuan kena merapi. Siapa yang jenis simpan rambut panjang, dia ni memang orang yang rapi. Dia jaga rambutnya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau rambut tuan-tuan panjang, tiba-tiba tuan-tuan tak jaga, satgi rambut tu dah yang mula-mula nak busuk sekali.
Orang lelaki, bukan saya nak kata, tapi orang lelaki ni jarang merati. Tapi kalau dia rapi, dia orang kemah. Sebab tu Nabi orang yang kemah. Sebab dia suka merati. Kalau saya rambut panjang, tuan-tuan, saya tak tahulah. Nak tidur malam tu kira bini tak mau tidur. Sebab apa kita ni tak suka nak ambil peduli rambut, nak bersikat, nak berminyak. Nabi suka benda macam tu. So tengok yang dikatakan jiwa Nabi tu. Jiwa Nabi bukan macam kita. Nabi tu dia adalah orang yang begitu rapi, orang yang begitu detail, sampai dia boleh jaga rambut, dia boleh jaga macam-macam. Tu nak cerita hebatnya Nabi SAW. Jadi bila mana rambut Nabi SAW panjang, maka Nabi akan memintal rambutnya supaya senang diuruskan dalam penmusafiran. Dalam musafir senang nak urus. Rambut pintal, kalau rambut ni musafir kering sangat ni, sekali dia jadi gerbang, nak buh minyak pun tak ada apa semua. Jadi payah. Orang tengok Nabi tak smart. Jadi Nabi pintal rambut dia. Tu yang kata, kalau tuan-tuan kita mengaji bab Nabi ni, kita kata tak ada satu orang yang paling sempurna melainkan Nabi Muhammad SAW. Dialah yang paling hebat dalam segala sudut. Dalam segala sudut. Penampakan dan perwatakan dia sentiasa nampak kemah. Kalau kita pula. Kadang-kadang tu nampak kemah, kadang-kadang tu misai pun. Alamak, tak terus. Janggut pun tak. Nabi tak. Nabi walaupun janggutnya ada, tapi nampak urus. Ada orang janggut tebal, tapi nampak pun dia, wah, tak cantik. Betul nak ikut sunnah, janggut tebal, tapi tak nampak cantik, tak nampak kemah, berserabut. Lipas pun ada, saya kok mati dan janggut. Jadi nak cerita macam mana lipas mati dan janggut ni. Tapi Nabi tu sentiasa merapikan janggutnya, rambutnya. Tuan-tuan bayangkan. Layak tak dia jadi Nabi? Layak sungguh. Penampilan diri dia pun terjaga, terurus. Walaupun pada masa tu. Nabi kita pada masa sekarang ni senang. Musafir jauh mana pun kita boleh bawa kita punya kit untuk nak membersihkan diri tu. Nak buh minyak rambut lah, buh sikat lah, semua boleh. Tapi sikat Nabi paling mahal. Sikat Nabi dibuat daripada gading gajah. Dan orang gading gajah kita ni buat batu cincinnya turun mahal dah. Yang ni buat sikat dan besar mana? Sikat Nabi dibuat daripada gading gajah. Tuan-tuan kalau ada tu bagi tahu saya nak beli, simpan. Sikat gading gajah tuan-tuan, betapa kualiti. Barang yang ada dekat Nabi memang kualiti. Minyak atar, minyak wangi dia kualiti. Sugi dia, sugi yang kualiti. Minyak rambut pakai minyak zaitun. Sikat pakai gading gajah. Tongkat dia, Masya Allah. Pedang dia, semua yang kualiti, yang A nya tu, semua ada kat Nabi. Tu nak kata dia tu adalah orang yang hebat, bukan orang yang biasa-biasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulu-bulu yang di dalam hidung tidak wajib dibasuh. Bulu dalam hidung tak wajib kerana termasuk dalam jumlah batin. Tetapi kalau kena najis wajib dibasuh kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Kalau bulu hidung pun ada najis, kena tek hidung. Tek hidung tak najis tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata, itu tek Ustaz. Tak, itu tek hidung tak dikira. Tak ada masalah. Tek hidung tak ada apa. Demikian juga wajib diratakan air di celah-celah kuku. Sekiranya ada benda di celah-celahnya seperti daki dan lain-lain, hendaklah dibuangkan kemudian dibasuh. Ayak ni kena sampai semua. Bawah kuku ni kena sampai. Bawah kuku. Kalau ada daki pun semua kena buang. Kaki pun sama. Tangan pun sama. Kadang-kadang orang mandi wajib benda ni dia tak ambil peduli. Bukan takat wajib. Ambil wuduk pun dia tak peduli. Kuku panjang. Kalau jenis simpan kuku. Kalau orang yang jenis simpan kuku ni dia pandai jaga kuku. Tapi kalau orang tu dah seminggu, 2 minggu tak kerat kuku, dia jenis kuku panjang.
berdaki di bawah ni, buat kerja pula mekanik. Tu dia, tuan-tuan. Kuku tu hitam. Hitam bukan duduk di atas, duduk di bawah. Tuan-tuan, yang tu memang nak mandi, memang wajib kena ada lidi satu, korek, buang. Kena ada lidi ataupun benda apa yang boleh membuangkan daripada daki-daki yang ada di bawah kuku. Kena wajib sampai air. Kalau tidak sah. Walaupun kecil, walaupun kecil. Wuduk pun tak sah, tambah lagi mandi. Begitu juga orang yang mewarnakan kuku dan mewarnakan rambut. Mewarnakan kuku dan mewarnakan rambut selain daripada inai, selain daripada pewarna yang boleh luntur. Pewarna tu takkan luntur. Jadi kalau pewarna yang takkan luntur, tuan-tuan, yang tu tidak sah mandi dan tidak sah wuduk. Nak tahu mana tak luntur? Contohnya inai. Inai kita pakai. Tambah inai zaman lah ni, 3 hari dah nampak budak lah. 3 hari. Kan? Kalau dakwat kekal, Ustaz. Dakwat kekal tu, dia hilang lah. Tapi yang problem dekat kuku. Dekat kulit ni, dia boleh hilang. 3 hari nak hilang dah. Kan? Tapi dekat kuku, dia kekal, dia tu kalau dia panjang, kuku panjang, dia akan itu kata kena kikir. Sebab apa? Dakwat kekal ni, dia sebab apa dekat kuku? Dekat kuku ni, sebab apa dia tak hilang macam mana dekat kulit? Sebab apa dekat kuku tak hilang macam dekat kulit? Dekat kulit, sehari memang nampak, 2 hari nampak, memang dekat seminggu tu dah hilang, dah habis dah. Tapi dekat kuku tak hilang. Kuku tu dia ikut kuku tu panjang, dia keluar. Rupanya dia tu juga di antara benda yang kalis air. Dia tak kena air juga kalau kena pada kuku. Dia kena pada kulit, dia hilang. Jadi itu juga di antara benda yang perlu dikikir. Sebab tu ada orang dia kikir buat kikir mah. Hang ni sampai sebulan habis mundi duduk dah lagi. Sebab kuku tu tunggu kuku panjang sampai habis baru dia nak hilang. Itu dikatakan pewarna. Tapi kalau pakai inai, selesai. Inai, celup inai, dia hilang tu, hilang sekali dengan kuku. Kuku pun akan hilang kan. Kalau di kulit hilang, kuku pun akan hilang secara langsung, sama. Itu cerita dia. Ya. 3 bulan. Itu satu benda yang problem lah cuma. Kalau nak ikutnya, dia anggap sebagai benda yang kekal yang menghalang daripada terkena air. Ini kena ambil lah tender untuk nak buat tu. Kita inai sudah. Beli inai, bencuh inai tu, buat betul tu. Jual lah dekat SPR, sebotol 10. Berapa ribu botol nak pakai. Sekali mundi kan. Jadi, apa dia? Siapa tak nak? Kita buat yang boleh tahan 3 hari sebab lah. Inai tu yang pekat sikit, bancuk. Lepas tu masak pula kan. Kita buat belakang dia. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu saya dah tengok bila nak dakwat kekal, memang betul dakwat kekal boleh tahan. Tapi dia hilang pada kulit, tapi tidak hilang pada kuku. Sebab kuku, benda tu adalah benda yang memang kena dibasuh ketika mana sembahyang ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika mana kita mandi junub. Baik. Jika tidak dibuang, niscaya belum mencukupi hukum mandi sehingga dibuang dan dibasuh di bawahnya. Itu kata kuku tadi. Kalau tak hilang belum cukup, bak mandi lagi. Mandi tu masih lagi terlekat.
Orang yang zakatnya kulub wajib menyampaikan air di bawah kulubnya. Ni jenis tak berkhatan. Ada kulub. Jadi bila mana kulub, dia kena sampaikan air di bawah kulub. Dia maksudnya dia kena loceh. Bagi nampak kulub itu, lepas tu dibasuh. Dan orang perempuan wajib membasuh bibir farasnya yang terbuka tak kala duduk bertinggung atau mencangkung, kerana kedua-duanya itu dianggap daripada anggota yang zahir. Wajib dibasuh. Yang bila mana dia mencangkung, yang nampak itulah, yang terdedah itulah dianggap sebagai zahir. Itu yang dikatakan bagi perempuan. Sebaliknya, jika tidak boleh hendak disampaikan air di bawah kulubnya dengan sebab buta. Ada orang yang kulubnya buta. Leceh-leceh tak nampak kepala. Itu jenis buta. Buta ni dia jenis melekat. Yang tu kena operation. Dia tu kena operation. Selalunya budak-budak yang baru lahir ni, doktor boleh tengok tu. Dia ni tak buta lagi ni. Tapi kalau buta, bila sampai tahap umur tu, memang dia kena, sunat dia adalah operation. Dia kena masuk dalam bilik operation untuk dia buka. Sebab dia buta, dia tak celek. Saya tak tahulah, itu mungkin Cina buta kot. Saya pun tak tahu. Cina buta tu, sebab apa dia kata Cina buta? Kalau hak celek ni, hak orang Islam, dia celek, nampak kepala. Tapi hak Cina tu mungkin dia buta dalam. Sebab tu dia kata Cina buta kot. Allah Alam. Ni saya wajib dipotong supaya ia celek. Kalau hak buta, wajib kena potong supaya ia celek. Kecuali jika uzur hendak memotongnya, bolehlah orang itu semayang macam orang yang tak dapat air dan tanah untuk buat bersuci. Meraihkan waktu dan wajib qada. Orang yang mati tak berkhatan. Yang ni pun punca juga. Orang mati tak berkhatan, tuan-tuan. Habis semayang mandi mayat, dia kena tayamum. Sebab apa? Sebab dia punya kulub dia tu. Dia bawa najis. Boleh tak kita leceh masa mandi? Tak boleh. Tak boleh. Ada banyak dah doktor-doktor. Dia pun ni nasihatkan kepada orang-orang yang non-Muslim, yang duk merawat dekat dia penyakit kencing manis, penyakit jantung. Semua tu nasihat, uncle, you potonglah you punya lancau. Bukan potong lancau. Kulit tu, sunat tu. Sebab apa, doktor? Ni, benda ni dia tajam. Air kencing ni tajam. Kalau kencing, tiba-tiba kalau orang yang ada kencing manis tu, dia akan jadi luka. Bila luka tu lagi parah. Sebab tu kena potong. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT sekalian, Islam ni dia bersih sampai takat tu. Masa budak-budak kencing dia tu tak apa nak bahaya sangat. Budak-budak jarang kencing orang. Metua ni orang suka. Mai rusak ni yang suka kencing orang kan ni. Jadi yang itulah yang akan menyebabkan dia punya kepala dia tu luka dan sebagainya. Lebih baik kena suci. Buanglah, potong buang. Baik. Tetapi orang mati tidak harus dipotong kulubnya masa mandi mayat, kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disembayangkan menurut pendapat Syekh Ramli. Syekh Ramli kata tak gaduh sembayang, tuan-tuan. Mayat yang mati tidak dipotong kulubnya. Berkata Syekh Ibn Hajar, hendaklah disembayang juga dengan pakai tayamum. Ganti daripada basuh kulub itu kerana darurat. Ada yang kata kenapa? Syekh Ibn Hajar kata kena sembayang juga. Macam mana? Habis-habis mandi, tayamum pula. Tayamum kerana kulub tak dipotong. Jadi boleh sembayang. Tayamum pakai debu. Dia kena buat atas kulit. Kalau buat atas PPE tak jadi. Kalau buat dalam bungkus tak jadi. Itu bukan tayamum.
Sebab apa orang yang kena COVID hari tu, mereka nak semayang, mereka kena tayamum. Mereka tak mandi kan. Mereka tayamum kan. Tapi tayamum pun atas plastik. Sebenarnya orang yang macam tu kalau ikutnya tak perlu disembahyangkan, tak perlu dimandikan. Tanam gitu je. Kalau mendatangkan darat. Sampai kalau semayang pun tak sah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak dimandikan. Lepas tu kalau nak bertayamum, nak tayamum sebab apa? Tayamum atas plastik, tak ditayamum di atas muka dia. Kalau patutnya orang macam tu, kan kita ada kita ada sarung tangan, kita pakai kita punya lengkap, kita peganglah atas kulit dia tu dan sebagainya. Saya rasa macam tu lah. Tapi COVID pun dah habis lah. Buat macam mana lagi? Habis ke dia tidur? Tak tahu, rasa-rasa dia habis kot. Janganlah bila dia tidur. Sekali dia tidur, dia bangkit, nanya kita. Wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi, macam ketika tengah berak. Yang ni kata mandi wajib, dia kena duduk mencangkung dan dia kena berdiri. Sebab nak bagi rata air semua. Mencangkung tu kerana apa? Kerana nak basuh bahagian yang bila mana cangkung dia terbuka. Berdiri kenapa? Kerana nak basuh bahagian yang bila mana kita berdiri dia terbuka. Kalau kita duduk mencangkung mandi dia tak terbuka. Seperti mana pelipat lutut. Itu tak terbuka. Masa kita duduk mencangkung. Tapi bila mana kita berdiri dia terbuka. Jadi semua bahagian tu wajib dibasuh. Semua bahagian tu wajib dibasuh. Sunat mandi hadas. Kita baca sikit tak banyak lah. Lepas ni baru mandi sunat. Mandi sunat tu nanti kita baca pada pertemuan akan datang. Sunat mandi hadas. Apa benda yang sunat? Sunatnya banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Membaca Bismillahirrahmanirrahim kerana ketika hendak berniat. Tapi hari ni Ustaz, rumah kami ni sambung dengan tandas, sambung dengan jamban nak baca bismillah. Macam mana? Macam kita pernah cerita dulu, tandas yang ada dekat tempat kita tu bersih ke suci? Dia tu kalau ikut pandangannya Syekh Atiyah Saqaf, dia tu bersih. Sebab apa bersih? Kita buang najis tu, nanti kita flash, dia akan hilang. Jadi bila mana hilang, tempat tu bersih. Kita cuci, bersih. Kalau yang zaman dulu, kita berak dekat situ, najis ada di situ. Siapa pernah berak jamban orang dulu? Di bawah tu dia buang takung. Berak jatuh dalam takung tu. Yang tu najis. Sebab najis masih berada di bawah tu. Masih ada di tempat tu. Jadi kita zaman sekarang, maka di situ boleh tak kita baca bismillah? Boleh. Dia katakan boleh. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau kita nak baca bismillah masa mandi wajib pun boleh. Tapi niatnya adalah dengan niat zikir, bukan niat at-ta'abbud. Niat ta'abbud ni ayat tu niat untuk mengabdikan diri pada Allah macam baca Quran, tidak. Tapi niatnya adalah untuk nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membasuh dua tapak tangan, menggosok dengan tangan di mana tempat yang sampai pada seluruh anggota berturut-turut. Basuh tapak tangan dulu, kemudian gosok tapak tangan. Dan sampaikan air dengan tangan ni pada bahagian yang boleh sampai air. Dengan depan, bawah, kaki, semua. Kecuali belakang. Belakang tak sampai. Jadi belakang tak apalah, ceruk air je lah. Tapi bahagian yang boleh sampai air, kita gosok dengan tangan kita. Mulai basuh daripada sebelah kanan. Basuh sebelah kanan 3 kali, lepas tu baru sebelah kiri. Basuh sebelah kanan dulu, lepas tu baru sebelah kiri. Habis orang dulu-dulu dia ajak mandi basuh pada belah bawah dulu. Ceruk kaki dulu. Lepas tu naik ke betis, naik ke lutut, paha, pinggang, dada. Lepas tu baru kepala lah kali. Betul tak? Yang tu sebab nak bagi hilang panas. Nak bagi panas tu keluar ke kepala.
Lepas tu kaki sejuk. Kaki sejuk, kemudian betis sejuk, panas tu akan hilang. Macam tu. Kalau tuan-tuan nak tahu rasa mati macam mana, macam tu dia sejuk kaki tu. Kaki sejuk. Sagi baru dia naik sampai semua. So tak ada macam tu. Itu yang kata sejuk tu. Tersebut dalam kitab Iqna', dalam Iqna' Bujairimi muka surat 201, orang yang berhadas harus mandi bertelanjang dalam tempat yang terlindung. Harus. Boleh. Maksudnya mandi dalam keadaan bertelanjang dalam tempat yang terlindung, dalam dayak. Jangan mandi kolah masjid. Atau di hadapan orang harus menengok auratnya. Ataupun boleh mandi dengan orang yang boleh tengok aurat dia. Siapa dia? Bini dia, laki dia, anak dia. Kalau tak segan, kalau segan buat apa. Tetapi kalau pakai kain basah lebih baik. Pakai kain basah lagi baik. Lagi afdal katanya. Pada pendapat saya, ni pendapat pengarang kitab ni, Syekh Abdul Ghani ni. Dia kata apa? Pada pendapat saya, jika mandi dalam bilik air bertelanjang lebih afdal. Kerana menjimatkan air. Kalau jimat layak, senang. Kalau tidak ni nak kena tunggu baju basah, badan pula nak basah, dia lambat. Layak kena pakai banyak. Terutama jika air tidak banyak dan senang hendak meratakan air itu ke seluruh tubuh badan. Yakin bila mana mandi dalam keadaan telanjang ni semua kena air. Senang. Itu kata dia, jimat air. Kalau tidak, baju basah. Baju tu serat air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan nak mati di Mekah, ada orang kata jangan mandi telanjang. Ni ada seorang ustaz ni, Ustaz Ahmad. Ayah dia mati Mekah, dia pun mati Mekah. Yang herannya tuan-tuan, dia mati Mekah musim haji. Heran. Musim haji. Dia kali pertama dia pergi haji dan dia tahu dah seolah-olah dia nak mati di Mekah. 2-3 hari sebelum dia pergi haji tu dia pergi jumpa saya. Masa tu saya ada dekat Mabuk, dekat Kedah. Dia jumpa, Ustaz, saya nak pergi haji. Apa dia nak pergi haji? Haji kali pertama. Haji kali pertama. Tapi dia heran, apa dia main jumpa kita. Tapi dia kata, dia pesan lah, ayah dia dulu pun mati di Mekah. Dia pesan, kata kalau nak mati di Mekah, boleh. Tapi jangan mandi telanjang di Mekah. Kalau mandi pakai kain basah. Oh, macam tu lah. Jadi, saya takutlah kalau pergi Mekah, tak bawa lagi kain basah, takut mati sana. Jadi, ada orang pesan betul macam tu. Walaupun ayah saya pun mati di Mekah, ayah saya pun mati di Mekah, tapi dia tak pesan lagi tu. Dia ada doa dia baca. Doa dia, doa untuk nak mati di Mekah. Jadi tuan-tuan, apa kelebihan mati di Mekah? Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Orang yang mati di Mekah ni tuan-tuan, dia akan dapat syafaat lebih-lebih lagi kalau dikuburkan di perkuburan Ma'la bersama dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dia dibangkitkan di Ma'la tu, dia akan minta kepada Allah Ta'ala syafaat kepada siapa yang mati dan ditanam di sisi dia. Semua, ya. Itu syafaat yang paling awal. Sebab tu orang nak mati di Mekah. Dan kalau boleh nak tanam di Ma'la. Perkuburan Ma'la. Jadi ada orang yang dia minta mati di Madinah kerana nak duduk dekat dengan Nabi pun boleh. Nak duduk dekat dengan Nabi lagi seronok. Ada orang minta, aku nak dapat syafaat Khadijah. Saya, pengalaman saya selama duduk di Mekah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak apa, kita lajak sikit sebab tak ada makan. Tengok macam Ustaz Harun tak sedia makan. Tak sedia. Air kosong tak ada. Kalau paling kurang teh buah pelaga kan. Ni air kosong tak ada. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selama duduk pergi, saya akan masuk Madinah dulu, tak masuk Mekah. Masuk Madinah, jom ziarah Nabi, semua dulu baru pergi buat umrah. Tapi kali ni bila pergi masuk ke Mekah dulu,
Aku nak ziarah siapa? Kawan saya main tepuk. Kalau masuk Mekah dulu, kena pergi ziarah Khadijah. Allah teringat. Oh, kena pergi jumpa Khadijah. Tuan-tuan masuk ke mana-mana bumi tanah haram tu, adab dia, tuan kena jumpa tuan dia. Walaupun tuan dia dah meninggal, ya. Nabi jumpa. Kena pergi cari makam Khadijah tu dekat mana. Makam Allah tak jauh pun dekat jalan Kim sampai daripada Mekah tu. Begitu juga makam Nabi SAW. Di situ kena pergi cari orang yang ada, orang yang paling mulia di situ. Sebab tu guru kami apabila dia nak masuk dalam satu kampung, contohlah dia nak masuk main kampung ni, dia akan baca Al-Fatihah dulu kepada orang yang ada dalam kampung tu ataupun orang yang jadi wali ataupun penjaga kampung tersebut walaupun hidup ataupun mati. Hubungan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, macam mana juga nanti kita nak balik kampung pun, itulah masuk pintu gerbang kampung tu, dia ni kampung aku ni ada Tok Wali, ada ayah aku, apa semua ni, kita Fatihah dulu kat mereka. Moga-moga kita masuk tu kita ada link kita, jadi orang pun akan jadi hormat dengan kita. Itulah cerita dia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, boleh ada. Memang hari kita dia menggunakan untuk itu untuk dia tanya yang sekarang orang Yahudi sekarang. Mereka itu arah. Apa yang saya tahu, Yahudi yang masih lagi ahli kitab, mereka masih lagi berkhatan. Mereka berkhatan. Dan kebanyakan Arab berkhatan. Walaupun Islam ataupun tidak, kebanyakannya berkhatan. Muslim ataupun non-Muslim, kebanyakan mereka ni berkhatan. Maksudnya cerita dia, mereka berkhatan bila? Mereka berkhatan sejak lahir. Tak kira sama ada Islam ataupun tidak. Lebih-lebih lagi kalau ahli kitab Yahudi, apa yang saya faham dan saya tahu, mereka juga berkhatan. Lagi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.